Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat kali ini dalam perbincangan soalan bahagian C kertas 2 Pra SPM tingkatan 4. Ini adalah berdasarkan buku Module and More terbitan Pelangi yang Cikgu gunakan untuk kelas Cikgu lah. So, ini bukunya. Okay, kalau kamu guna buku ni, boleh lah kamu rujuk video Cikgu ni. Okay, kertas 2 bahagian C ini 15 markah. Ada 2 soalan, kamu hanya perlu jawab 1 soalan sahaja daripada bahagian ini. Jika kamu menjawab kedua-dua soalan, markah yang tertinggi akan diambil kira. Okey? So, kita lihat soalan yang pertama, soalan 16 lah. Okey, Johan menyertai suatu kuis matematik yang diadakan semasa minggu matematik berlangsung di sekolahnya. Kuis matematik itu terdiri daripada 3 bahagian, iaitu mencari nilai pemboleh ubah yang tidak diketahui, memberikan pendapat tentang bentuk graf, dan kedudukan paksi simetri bagi fungsi kuadratik dan melakar graf fungsi kuadratik baru apabila fungsi kuadratik mengalami perubahan nilai A, B atau C. Dia perlu mengumpul mata yang banyak untuk menjadi pemenang dalam kuis matematik ini. Ini soalan dia 3 markah. Raja 10 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Diberi luas segitiga bersudut tegak itu ialah 30 cm persegi. Pada bahagian pertama dalam kuis matematik ini, Johan perlu mencari nilai X untuk memperoleh beberapa mata. Berapakah nilai X yang perlu dijawab oleh Johan supaya dia mendapat jawapan yang betul? So, ini berkaitan dengan ungkapan persamaan kuadratik. So, untuk kita menyelesaikan nilai X sebenarnya mudah sahajalah. Rumus segitiga 1/2 darab tinggi darab tapak. Kita balik ni pun tak apalah. Okay, sama dengan 30. Ya, 1/2 darab tapak darab tinggi lah, base times height. So, untuk selesaikan ini kita ada pecahan. Mudah sahaja hilangkan pecahan ini. Semua sebutan kiri dan kanan kita darabkan dengan 2. Maka yang belah kanan jadi 60. Yang kiri ni hilang dah pecahan kita. Next, kita kembangkan bracket ini. Okay, kita akan dapat X kuasa 2. X darab X. X darab 5, 5X. Negatif 2X. Negatif 2 darab dengan 5 positif, jadi negatif 10 sama dengan 60. Kita nak menjadikan dia sama dengan kosong belah kanan ni. So, kita pindahkan 60 menjadi negatif 60. So, itu yang negatif 10 tolak 60 jadi negatif 70 lah. Yang positif 5X tolak 2X menjadi 3X. Okey, lepas tu kamu akan tekan kalkulator tau. Tekan kalkulator EQN kan. So, keluarlah jawapan ni X sama dengan 7 ataupun X sama dengan negatif 10. Okey, kamu nak masukkan dalam bentuk kurungan ini. Okey, bila X sama dengan 7, kamu kena masukkan X tolak 7. Yang X sama dengan negatif 10, kamu kena masukkan dalam kurungan X tambah 10. Sama dengan kosong, jangan tinggal. Okey, yang ini kita tulislah untuk membuktikan kenapa X itu 7. Yang ini pun sama. Kita reject nilai negatif lah sebab nilai untuk ukuran ni tak boleh negatif. Kalau negatif 10X ni, negatif 10 tolak 2, dah jadi negatif ukuran cm. So, tak logik lah ya. Tak diterima kita ambil nilai X adalah 7. So, markah dia 3 bermula di sini. Ya, nilai yang ini. Persamaan kuadratik yang termudah, 1 markah. Pemfaktoran yang tepat, 1 markah. Dan jawapan akhir yang positif, 1 markah. So, 3 markah. Seterusnya, dalam bahagian kedua, 2 fungsi kuadratik diberi. Iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 8. Okay, biasa kamu nampak y sama dengan. Okay, kita guna fx kali ni. Sama sahaja ya. Jangan keliru tau. Okay, dan fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 4x tambah 12. Jadual 1 menunjukkan pendapat Johan terhadap bentuk graf dan kedudukan paksi simetri bagi kedua-dua graf kuadratik tersebut. Okay, inilah kita punya ni jadualnya. So, dari segi bentuk graf, untuk graf yang ini, dia kata graf fungsi kuadratik berbentuk senyum, parabola senyum. Okey. Untuk graf yang ini pula, dia kata graf fungsi kuadratik berbentuk masam, parabola masam. Kedudukan paksi simetri untuk graf yang pertama, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y katanya. Dan yang seterusnya belah sini pula dia kata paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Ini dia punya pendapat. Ini Johan punya pendapat. So, kita kena cek lah betul ke pendapat Johan ini. So, kita first, soalan dia minta cari persamaan paksi simetri bagi kedua-dua fungsi kuadratik tersebut. Baru kita boleh cek betul ke tidak dia punya pendapat.
Lepas tu soalan yang kedua, berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jawapan anda di B1, adakah anda bersetuju dengan pendapat Johan tentang bentuk graf dan kedudukan paksi simetri bagi kedua-dua fungsi kuadratik? Berikan justifikasi anda. Pertama kita cek dahulu, kemudian kita bagi justifikasi kita setuju ataupun tidak dengan pendapat Johan di atas ini. Okey, 4 markah, so 8 markah ya, banyak markah ya. So kita lihat ni jadual dia, jadual dan Johan punya pendapat. First kita cari paksi simetri. So kita sediakanlah jadual lah untuk mudah kita nampak perbandingan. Tak ada jadual pun tak apa buat kiri kanan. So untuk fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2 x tolak 8. Okey. Maaf cikgu rasa cikgu typo di sini. Patutnya sini ada 2x Patut di sini ada 2x. Cikgu tertypo di sini. Okey, cikgu dah betulkannya 2x. So, untuk ni kita lihat, kita sediakan dua jadual ni kiri kanan. Kita buat perbandingan lah untuk mencari dia punya paksi simetri. So, kita kena cari nilai apabila fx sama dengan 0, iaitu kita cari dia punya punca dahulu. So, untuk mencari punca ni selalu kita tekan kalkulator lah, EQN. Kita akan dapat punca dia x negatif 2 ataupun x adalah 4. Okey, ini adalah bentuk dalam perfaktoran lah ya. So, bila kamu dah dapat kedua-dua punca ini, apa yang kamu buat untuk mencari paksi simetri mudah sahaja. Tambahkan nilai kedua-dua punca tadi bahagi 2. Tapi, paksi simetri untuk graf kuadratik kita mestilah x. X sama dengan nombor berapa. Okey, so sebab tu cikgu tulis x sama dengan negatif 2 tambah 4, kita bahagi 2, kita dapat x sama dengan 1. Untuk paksi simetri bagi x kuasa 2 tolak 2x tolak 8, paksi simetrinya adalah pada x sama dengan 1. Okey. Seterusnya, untuk negatif x kuasa 2 tolak 4x tambah 12, kita lakukan benda yang sama, iaitu mencari punca. Kita akan dapat x sama dengan 6 ataupun x sama dengan 2. Okey, macam mana cikgu dapat macam ni? Cikgu tekan EQN lah ya, EQN. Kamu akan dapat lah. So, sama juga untuk mencari persamaan paksi simetri, x sama dengan hasil tambah negatif 6 tambah 2 bahagi 2, iaitu negatif 2. Jawapan ini akan memberikan kamu 1 markah bila kamu tunjukkan punca kedua-dua ini dan 1 markah untuk x sama dengan 1. Yang ini pula pun sama juga, punca bagi kedua-dua dapat 1 markah dan paksi simetri lagi 1 markah. Okey, kita pun semak. Tadi kita dapat paksi simetri bagi graf ini adalah 1. 1 ini berada di kanan paksi Y. Maksudnya macam ni, tengok ya. Cikgu try sketch ya. So, kita ada paksi, serta kartes kita ada X, kita ada Y. Dia kata paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Dia nak kata paksi simetri graf ni, dia akan jadi macam ni. Paksi simetri dia sebelah kiri ni. So, sini dia kata. Sebelah kiri maksudnya negatif lah. Maksudnya X sama dengan negatif berapa contohnya. Tapi kita dapat positif kan? So, positif ni sebelah kanan lah. Okey, untuk yang kedua ni pula, dia kata paksi simetri berada di sebelah kanan. Dia kata paksi simetri untuk X negatif X kuasa 2 tolak 4X tambah 12 ini, dia kata positif. Tapi kita dapat negatif. Okey, so kita tidak setujulah dengan dia punya kedudukan paksi simetri yang dikatakan oleh Johan. Tetapi bentuk graf itu betul. Kita setuju dengan dia. So, penjelasan kita, sama ada kita setuju ataupun tidak, kita akan tulis seperti ini. Saya bersetuju dengan pendapat Johan tentang bentuk graf. Tetapi, saya tidak bersetuju dengan pendapatnya tentang kedudukan paksi simetri. Kita nyatakan dulu. Sebab dia minta, adakah anda bersetuju? So, kita kena nyatakan dahulu. Okay? Kita punya pendapat sendiri. Lepas tu, barulah kita berikan justifikasi. Dia minta kita persetujuan dari segi dua perkara, bentuk dan kedudukan paksi simetri. So, kena nyatakan kedua-dua setuju ke tidak. Okey, pendapat Johan tentang bentuk graf adalah betul kerana graf fungsi kuadratik berbentuk U, okey, parabola U apabila nilai A dalam fx sama dengan, okey, ini bentuk umum kuadratik, lebih besar daripada 0. Dan graf fungsi kuadratik berbentuk parabola masam itu apabila nilai A dalam fungsi ini, bentuk umum kuadratik, lebih kecil daripada 0. Ya, bila A itu negatif, memang kita akan punya graf masam lah. Okay, itu yang kita buat justifikasi kenapa kita setuju. Lepas tu, kita buat justifikasi kenapa kita tak setuju dengannya paksi simetri ni. Pendapat Johan tentang kedudukan paksi simetri adalah salah. Kerana paksi simetri terletak di sebelah kanan paksi
paksi di sebelah kanan paksi Y. Jika nilai B dalam kita punya bentuk umum ni, okey, lebih kecil daripada kosong dengan keadaan A adalah positif. Bila A kita positif, bila nilai B kita ini, okey, kalau B kita ini kecil, maksudnya kurang daripada kosong, negatif lah. Kita punya kedudukan paksi simetri itu terletak di sebelah kanan, bukan kiri. Okey? So, paksi simetri juga terletak di sebelah kiri paksi Y. Jika nilai B dalam ni lebih kecil daripada kosong dengan keadaan dia A kurang daripada kosong. So, kita lihat kita punya nilai keadaan A dan juga B lah sebenarnya yang menentukan kedudukan tadi. Okey? So, kita tidak setuju kerana sebab inilah. So, untuk markah, kita dapat 2 markah bila kita nyatakan persetujuan kita untuk 2 perkara tersebut. 1 markah justifikasi berkenaan dengan bentuk, 1 markah justifikasi berkenaan dengan paksi simetri. Okey, jikalau kamu tak ingatlah perkara ini, yang rumus-rumus ni. Misal kata kamu nyatakan paksi simetri bagi yang persamaan, fungsi pertama adalah pada X sama dengan 1, iaitu di kawasan belah kanan, iaitu bertentangan dengan pendapat Johar. Okay, kita sebenarnya boleh terima. Kita boleh terima. Okay? Ataupun kamu kata yang kedua tidak setuju dengan paksi simetri yang kedua kerana kita dapat yang di sebelah kiri paksi simetri iaitu pendapat yang bertentangan daripada jawapan yang bertentangan daripada pendapat Johar. Boleh juga, tak ada masalah lah. Misal kata kamu terlupa perkara ini. Okay? Berkenaan dengan bentuk ini. Okay, untuk C. Bahagian ketiga memerlukan para peserta melakar graf fungsi kuadratik baru apabila fungsi kuadratik x² minus x minus 20 ini mengalami perubahan nilai A, B atau C. Terdapat 2 graf fungsi kuadratik baru yang perlu dilakar, iaitu apabila nilai A dalam fungsi kuadratik tersebut berubah daripada 1 kepada 2 dan apabila nilai B berubah daripada negatif 1 kepada 4 dalam fungsi kuadratik yang sama. Bagaimanakah cara Johar melakar graf fungsi kuadratik baru supaya jawapannya adalah tepat dan dia dapat mengumpul mata yang lebih tinggi? Jelaskan jawapan anda. Okay, soalan bahagian C ini banyak minta justifikasi dan penjelasan. Okay, markah pun banyak ya, 4. So, kita lihatlah apabila fungsi kuadratik berubah daripada x kuasa 2 tolak x tolak 20, kita berubah kepada 2x kuasa 2 tolak x tolak 20. Yang sini yang berubah nilai A dia daripada 1 berubah menjadi 2. So, graf kita, kamu buat lakaran lah. Buat je lakaran, kamu tunjukkan bahawa dia punya graf ini asalnya lebar macam ni. Kamu dah tahu dia punya punca kan, buat lakaran punca sahaja. So, punca dia pertama kat sini negatif 4 dan juga 4.5. Okey, bila dia berubah menjadi yang 2x kuasa 2 tolak x tolak 20, nilai A menjadi 2, kita dapat graf ini di mana punca dia dekat negatif 3 dan juga, di sini adalah negatif 4 dan 5. Lepas tu kita dapat sini negatif 3 dan 3 point berapa dah, ada nilai je lah, point-point kalau kamu cek calculator. So, kita boleh nampak graf itu sebenarnya kamu boleh lakar terus, dia semakin sempit. Lengkuk dia semakin sempit, mulanya lebar. Bila A menjadi 2, lengkuk menjadi sempit. Kamu hanya lakaran sahaja, tidak perlu tepat, dia banyak lakaran kan. So, untuk lakaran, kamu tunjukkan pintasan Y. Okay, pintasan Y sinilah, boleh nampak dekat negatif 20, pintasan Y. Dia punya punca. Okey, dan paksi simetri lah, paksi simetri kita tahu dekat 1 kan, kita punya paksi simetri. Okey, tapi sebenarnya dekat 0.5, 0.5 lebih kurang sini. Okey, so kita pun nyatakanlah apabila fungsi kuadratik berubah daripada x kuasa 2 tolak x tolak 20 kepada 2x kuasa 2 tolak x tolak 20, lengkuk graf fungsi kuadratik menjadi semakin sempit kerana nilai A bertambah. Okay, kita dah buat lakaran 1 markah. Lakaran untuk tunjuk perbezaan ini. Kita punya penjelasan 1 markah. Ya, dia menjadi sempit kerana nilai A bertambah. Okay, kalau kamu hanya tulis lengkuk graf menjadi semakin sempit kerana nilai A bertambah, kita terima. Okay? Seterusnya, bila fungsi kuadratik berubah daripada x kuasa 2 tolak x tolak 20 kepada x kuasa 2 tambah 4x tolak 20. Dia punya nilai B daripada negatif 1 berubah menjadi positif 4. So, dia punya paksi simetri akan berubah kedudukan lah, shift kita kata. Dia akan shift, teranjak. Okey? Pada mulanya paksi simetri pada negatif 2 ini dia akan berpindah ke sini pula. Dia akan pindah. Okey?
So, bila kamu buat sketching tu, kamu just tanda punca, pintasan Y, biasalah. Kita buat lakaran sahaja. So, kita pun buatlah penjelasan apabila fungsi kuadratik berubah, kedudukan paksi simetri akan berubah daripada sebelah kanan paksi Y kepada sebelah kiri paksi Y. Okey? Oh, cikgu terbalik tadi, maaf ya. So, kita yang mula-mula yang belah sini. Okey, kita pindah tempat. Okey? Dia tidak efek dia punya kelebaran lengkuk tak berubah. Yang berubah adalah kedudukan. Dia shift ke kiri. Dia berubah sebab paksi simetri dah beranjak. Okey? So, 1 markah untuk lakaran dan 1 markah untuk penjelasan. Paksi simetri berubah daripada sebelah kanan paksi Y kepada sebelah kiri paksi Y. Okey? Ini sahaja. Okey, seterusnya soalan nombor 17. Fatin membuat pinjaman peribadi sebanyak RM60,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun. Pinjaman ini melibatkan tempoh pinjaman selama 6 tahun. Walau bagaimanapun, dia membuat keputusan untuk mengurangkan tempoh bayar balik pinjaman kepada 5 tahun. Ini adalah bab 10 matematik pengguna ya. Soalan pertama, hitung jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Fatin bagi pinjaman peribadi itu bagi tempoh pinjaman selama 6 tahun. So, kita tahu tempoh pinjaman 6 tahun, faedah dia 5%, jumlah dia pinjam RM60,000. Okey, so jumlah yang dia perlu bayar balik adalah RM60,000 tambah kita punya kadar faedah 5% setahun darab 6. Sebab kita 6 tahun kan? Okey, daripada nilai asal yang dia pinjam RM60,000. So, untuk kadar faedah sahaja RM18,000 ya dia kena bayar. So, tambahkan dengan jumlah yang dia pinjam menjadi RM78,000. Okey? Banyak ya. Okey. Right, next. Berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Fatin jika dia membuat keputusan untuk mengurangkan tempoh bayar balik pinjaman kepada 5 tahun? Okey, untuk 5 tahun, kita tahu dia pinjam RM60,000. So, untuk 5 tahun, kita hanya perlu buat 5% tadi. Okay, 5% adalah 0.05 ya. Darab dengan 5 tahun. So, dia perlu bayar balik RM75,000 sebab kita nak tahu dia punya tempoh bayar balik pinjaman ansuran bulanan. So, kita kena kira dalam 5 tahun darab dengan 12. Sebab setahun ada 12 bulan. So, RM75,000 bahagi 60, kamu akan dapat RM1,250. Inilah bayaran sebulan yang dia kena bayar. So, markah di sini, 2 markah untuk pengiraan A1, 1 markah untuk mengira jumlah bayaran balik bagi 5 tahun dan 1 markah bagi pengiraan ansuran bulanan. 4 markah. Seterusnya, Puan Yati ingin menyediakan pelan kewangan yang dapat membantunya dalam pengurusan kewangan. Dia bekerja sebagai seorang wartawan dan dia menerima gaji bulanan sebanyak RM4,000. Dia juga menerima pendapatan pasif berjumlah RM800 sebulan. Dalam pelan kewangan yang disediakan, dia akan menyimpan 10% daripada pendapatan bulanan, 800 dan 4,000 ni ya, dan menyimpan 360 sebagai simpanan untuk dana kecemasan. Dia akan memasukkan beberapa perbelanjaan tetap seperti ansuran pinjaman peribadi dan insurans premium berjumlah RM270 dalam pelan kewangannya. So, cikgu tandakan, gariskan maklumat yang pentinglah di sini ya. Okey. Dengan ni, jadual 2 menunjukkan perbelanjaan tidak tetap yang dibelanjakan olehnya pada setiap bulan. Okey, ini yang tidak tetap. Yang mana yang tetap, perbelanjaan tetap semua dah bagi tahu dah. Okey, simpanan ke dana kecemasan semua dia dah bagi tahu atas. So, yang bawah ni hanyalah perbelanjaan tidak tetap. Makan minum, petrol, telefon, melancong, bil utility, pemberian kepada ibu bapa. Okey, so kita tahu gaji bulanan RM4,000, pendapatan pasif RM800, simpanan 10% daripada pendapatan bulanan, dana kecemasan RM360. Perbelanjaan tetap, ansuran pinjaman peribadi dan insurans premium RM270. Soalan dia, Puan Yati berpendapat bahawa dia akan mengalami pendapatan lebihan dalam pelan kewangannya. Adakah anda bersetuju dengan pendapat Puan Yati? Berikan justifikasi anda. Okay, ini Puan Yati ya, bukan Puan Yat ya. Okey, so jumlah pendapatan, kita kiralah pendapatan aktif tambah pendapatan pasif. Okey, RM4,800. Lepas tu kita kira pula simpanan tetap bulanan dia yang 10% tadi daripada RM4,800 iaitu RM480. Seterusnya simpanan dana kecemasan RM360.
Perbelanjaan tetap dia RM270. Okey, sebenarnya cikgu pun rasa tak logik juga. Kita ada ansuran pinjaman peribadi dan insurans premium, takkan RM270. Tapi cikgu rasa mungkinlah ada kesilapan di soalan ini. Cikgu semak dia punya skema jawapan memang berbeza. Dia punya skema jawapan yang diberi, dia tambahkan yang Mariah punya bayaran ansuran bulanan tu. Padahal di sini jadi Puan Yati. So Puan Yati ni bukan orang yang sama dengan Mariah kan? Okey, tak apalah. Kita andaikan Puan Yati ni orang lain dan dia punya ansuran dan insurans premium dia 270 sahaja. Walaupun tak logik, tapi kita betulkanlah soalannya. So kita ambil 270 lah ya. So perbelanjaan tidak tetap dia kita totalkan semua yang di jadual ini, kamu akan dapat 2080. Jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap 2,350. Okey, lagi sekali cikgu ulang ya, skema jawapan itu mungkin ada kesilapan lah sebab dia tiba-tiba Puan Yati ni ada bayar pula dia punya ansuran pinjaman sama harga dengan Mariah tadi. Sebenarnya salah, tak sama. Sebab dia orang yang berbeza. Okey, so baki pendapatan adalah jumlah pendapatan 4,800 tolak dengan simpanan tetap bulanan 480 tolak dengan dana kecemasan 360 menjadi 3,960. Seterusnya pendapatan lebihan dia 3,960 tadi kita tolak dengan perbelanjaan tetap dan tidak tetap berbaki 1,610. Ada baki kan? So saya bersetuju dengan pendapat Puan Yati bahawa dia akan mengalami pendapatan lebihan dalam pelan kewangannya. Hal ini kerana pendapatan lebihan sebanyak 1,610 adalah bernilai positif. Okey? So, markahnya di sini. 1. Pengiraan jumlah pendapatan. Okey, untuk pengiraan simpanan tetap ni ataupun yang menunjukkan perbelanjaan tetap ini, kita bagi 1 markah. Okey, pengiraan perbelanjaan tidak tetap yang kamu totalkan daripada sini 1 markah dan juga jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap ini menjadi 2 markah lah. 1, 1, 2 markah. So, sini 4 markah. Next, baki pendapatan 1 markah. Pendapatan lebihan 1 markah. Next, kita bersetujulah dan menyatakan dia ada lebihan bernilai positif 1 markah. Okay? Seterusnya, Puan Yati ingin membeli sebuah peti sejuk berharga 2,400 dalam masa setengah tahun. Okay, adakah dia boleh mencapai matlamat kewangan ini? Berikan sebab anda. Kita pun tahu dia ada lebihan lagi kan? So, ini 4 markah. Simpanan bulanan dia dalam masa 6 bulan yang RM480 tadi akan menjadi 2,880. Okey, ini bukan dana kecemasannya, ini yang 10% tu. So, Puan Yati boleh membeli sebuah peti sejuk berharga 2,400 dalam masa setengah tahun. Dia masih mempunyai lebihan. Okey, kamu tunjuklah pengiraan ni 2,880 tolak 2,400. So, ada baki 480. Daripada keperluannya sebanyak 2,400. Dan mempunyai lebihan sebanyak, ini silap. Ini skema jawapan yang lama. Sepatutnya dia punya lebihan adalah 1,610. Okey. Sepatutnya lebihan di sini adalah 1,610. Okey, betulkanlah. Dan dia mempunyai lebihan lagi 1,610. Betulkannya. Even kalau dia guna je baki lebihannya 2 bulan, dah boleh beli dah peti sejuk tu sebenarnya. Okey. So, markah dia di sini. 1 markah menunjukkan pengiraan untuk simpanan tadi. 1 markah kita kata dia boleh. 1 markah lagi kita tunjukkan pengiraan yang baki lebihan 480 daripada simpanan 10% untuk 6 bulan ni. Okey. 1 markah lagi bila kita katakan dia ada lebihan yang bulanan 1,610 tu. Okey, so 4 markah. Itu untuk dia menghadapi situasi kecemasan yang kita katakan luar jangkaan, okey 1 markah. Okey. So, itulah dia. Tamatlah untuk bahagian C kertas 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bahagian C ini kamu diberi pilihan untuk menjawab 1 daripada 2 soalan. Sekiranya menjawab kedua-duanya, markah tertinggi akan diambil kira. Okey, itu sahaja. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.